Hakim FM, inspirasi utama anda. وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Latif, 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 Ya Latif. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Tubna ya Allah, Tubna ya Allah, Tubna ya ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا وندمنا يا الله يا الله. Assalamualaikum Fazril. Dengar Mak Ais ada buka peluang kerjaya. Waalaikumsalam Asman. Kerjaya apa tu? Kerjaya sebagai perancang pewarisan Islam Mak Ais. Ilmu pengurusan harta kita dapat, pendapatan pun kita dapat. Wah, menarik ni. Saya berminat lah. Macam mana ya nak memohonnya? Mudah je. Layari siswa.mais.gov.my/register/agent atau hubungi talian 0355143772 atau WhatsApp 01
010-251-9556. Ayuh segera sertai pencarian baharu perancang perwarisan Islam MAIS. Minumlah Smart Coco A+, minuman bernutrisi, formulasi istimewa yang berpotensi untuk membantu lebih fokus, konsentrasi minda dan kecergasan badan. Ianya dihasilkan dan diadut dari herbal dan formulasi yang baik, terpilih dan berkualiti. Mengandungi serbuk koko, madu, malt, kismis, tamar dan ginkgo biloba. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Layari www.smartcoco2u.com dan follow kami di FB Fortune Munawara Smart Coco A+. Minumlah Smart Coco A+, badan sihat, minda pencergas. Bila kali terakhir anda menukar tuala mandi? Sudah tiba masanya untuk bertukar kepada Brother Towel. Kualiti 5 bintang, serap air dan sangat berkualiti tinggi. Terasa mewah dengan harga terendah. Jom dapatkan segera di TikTok Shop, Shopee dan Instagram Brother Towel dengan harga yang paling rendah. Jangan lupa ikuti dan dapatkan sekarang. Tenangkan fikiran anda dengan kembara inspirasi bersama Mona Jasman.
kenapa bertongkat ni? Mak dah sebulan lebih sakit lutut ni, nak berjalan pun terseksa. Jom kita pergi Poliklinik Amal Medik. Kita dapatkan rawatan kat sana, ya? Di Poliklinik Amal Medik kami prihatin atas masalah sakit sendi dan lutut anda. Hubungi 0163266005 untuk membuat temu janji di 13 cawangan klinik kami di sekitar Lembah Kelang. Layari www.amalmedik.com/ikim atau sebut ikim di kaunter klinik cawangan kami untuk menebus promosi rawatan. Melangkah lebih kuat dengan Amal Medik. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Panggilan kepada usahawan tempatan. Tahukah anda, IKIM FM adalah medium terbaik kepada semua usahawan di Malaysia untuk mengembangkan perniagaan. Siapapun anda, SME maupun badan korporat, pengasas produk yang memiliki jenama sendiri dan ingin dikenali. Inilah masanya untuk tingkatkan jualan dan perkhidmatan anda kepada lebih 1 juta pendengar IKIM FM. Kami sedia membantu bagi mencapai sasaran perniagaan anda. Ayo promosikan rangkaian produk dan perkhidmatan anda. Hubungi unit pemasaran dan promosi IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau email iklan@ikim.gov.my untuk sesi penerangan percuma. Tangisan kesengsaraan tidak pernah berhenti. Di setengah negara, penduduknya mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Di mana kita? Ayo gandakan pahala dengan menyumbang kepada projek-projek kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Melaka 89.5 FM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Registry Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Alhamdulillah, untuk petang ini masih lagi bersama kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan setiap hari Selasa, rancangan Islam Agamaku yang kita bawa kepada anda di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk anda boleh tonton di situ. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Alhamdulillah, untuk petang ini kita bersama untuk rancangan Islam Agamaku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Cawangan Datuk Keramat, dan juga kita ada saudara baru atau bakal saudara baru insya-Allah bersama Encik Andy. Kita maafkan dekat hadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat. Kat mana? Macam mana kat mana? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz macam mana? Lama tak dengar suara Ustaz. Banyak urusan Ustaz. Sihat ya. Itulah, banyak urusan. Masya Allah, semoga memudahkan segala urusan Ustaz untuk kita menyantuni mu'alaf insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Ustaz yang kita nak bincangkan bersama Rasulullah insan teladan sepanjang zaman. Untuk waktu ini bersama Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ petugas pada petang ini, seterusnya penerbit dan juga pendengar penonton-penonton yang dimuliakan dirahmati Allah sekalian. Tidak dilupakan rakan saya yang saya biasa tidak keseorangan. Alhamdulillah hari ini ada rakan saya, Encik Indi Ian Raj. Indi Ian Raj, insya-Allah beliau juga katanya lah ada satu kejutan hari ini. Beliau datang ke sini nak berkongsi dengan kita dan juga nak dengar kupasan-kupasan kita tentang rancangan Islam Agamaku. Nak menunjukkan bahawa di luar sana saya percaya ramai kalangan sama ada orang Islam ataupun lebih lagi kepada golongan bukan Islam yang ternanti-nanti ataupun mendengar rancangan kita itu sebagai bahan elemen dakwah kepada mereka. Tadi pun petang saya dalam kesempatan ke sini ada telefon daripada satu surau di mana di Ceras lah. Minta saya datang segera, ada orang masuk Islam. Saya cakap malam insya-Allah. Saya tak mana nak dapat nombor. Biasalah kata dengar Radio IKIM. Alhamdulillah.
Masya Allah. Baik. Jadi insya-Allah petang ni kita berbicara bersempena dengan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal, dan saya pun nak cerita pada Indi. Saya panggil Indi lah kan. Indi sebagai dekat rakan saya, kawan-kawannya ada teman untuk bila saya cakap orang mendengar. Sekarang di sini. Jadi untuk maklumat Indi, kita bulan ini di dalam Islam panggil Rabiul Awal. Rabiul Awal ni bulan bersempena dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir untuk umat akhir zaman ni. Dan kita dalam bulan ni, sempena bulan ni, kita rata-rata menyambut. Exactly tarikh kalau kita nak tahu ialah pada 12 Rabiul Awal. Banding dengan bulan Masihi ni dia berbeza. Dia berbeza. Jadi kita ambil bulan Islam Rabiul Awal. Tarikh dia 12 Rabiul Awal. Tahun dia lahir tahun gajah. Tahun gajah. Okey. Jadi kita menyambutnya. Bagi umat Islam, kami sebagai umat Islam sangat rasa bangga kerana kita ada seorang Nabi, seorang Rasul yang menjadi keutamaan dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah juga suruh kita sayang dia. Ini beza kita. Agama-agama samawi yang turun dari langit, contoh saya nak bagi contoh Kristian dan Yahudi, mereka juga ada Nabi yang mereka jadikan sanjungan, ikutan. Contohnya Kristian dengan Yesus lah. Bagi kita Nabi Isa alaihissalam. Manakala di dalam agama Yahudi, mereka menyanjung Nabi Musa sebagai Moses. Okey. Bagi kita, semua nabi-nabi ni kita sayang, kasih dan juga beriman. Beriman ni maksud percaya dengan mereka. Tetapi kita melebihkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dialah manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nabi-nabi ni pilihan Allah. Semua ni kita beriman, semua ni kita percaya. Tapi kita nak ikut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dalil, maknanya ada bukti melalui Al-Quran. Kalau dalam Quran kita baca surah Al-Ahzab, kalau kita rujuk, nanti Indi kalau rajin buka Quran lah. Kalau nak kaji Quran, nak kaji Islam, buka Quran. Surah ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu contoh ikutan yang baik bagi orang sentiasa mengharapkan redha Allah dan balasan baik hari akhirat, serta menyebut dan mengasihi Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi itu kebanggaan kita. Mana Nabi Muhammad ni sebagai suatu ikutan. Kita ada kebanggaan kita. Dan apa yang membanggakan kita lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni manusia yang diingati walaupun dia telah lama meninggal dunia. Diingati tarikh lahir, tarikh dia wafat. Hari kewafatan, bulan kewafatan dia. Itu Nabi Muhammad special. Dia kita beriman dengan dia seorang manusia yang Allah hantar, diutus. Dia bukan diturun dari langit, dia dilahirkan sebagai seorang manusia biasa, tetapi ada kelebihan. Dia sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalam dunia ni orang yang menyambut kelahiran walaupun dia telah meninggal dunia. Tak ada kan? Kadang-kadang mak ayah kita pun bila dia telah meninggal dunia, kita lupa dah. Even tarikh meninggal dunia pun kadang-kadang kita lupa. Mak ayah kita yang paling rapat dengan kita, even isteri kita, mungkin anak-anak kita, kadang-kadang lupa. Even kita sendiri kan, tarikh tertentu kita lupa, orang ingatkan kita. Tetapi ini satu manusia yang disebut Nabi Muhammad, kita ingat, kenang dia, tarikh lahir dia walaupun dia telah lama meninggal dunia, wafat. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua, Nabi Muhammad ini kita banggakan sebab dia menjadi teladan kepada kita. Macam mana ayat yang saya baca tadi, kita kena follow dia. Sampai nanti kalau Indi kata nak mengucapkan kalimah syahadah masuk Islam, dia mesti mengucapkan kalimah syahadah. Mesti sebut kalimah kita beriman pada Allah, mengesakan Allah, dan kemudian beriman, percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna kalimah syahadah ataupun kemasukan kita kepada Islam. Itu dia. Baik. Allah juga menyebutkan dalam Quran, dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim." Saya guna bahasa-bahasa yang mudah kat Mona supaya rakan kita ni dia mudah faham. Kan? Tapi Quran ni nanti boleh refer lah. Maksud dia apa? Katakan jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. So, meaning bermakna kalau kita ni betul-betul cinta Allah,
Kita kata kita beriman dengan Allah, mesti ikut Nabi Muhammad. Mesti ikut Nabi Muhammad. Nescaya Allah akan kasih dan mengampuni dosa-dosamu. Ini hebatnya Nabi Muhammad yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagi kita umat Islam, bila disebut dia jadi tak beradab kalau sebut nama Muhammad saja. Kan kita kalau Nabi kita sebut, kalau Muhammad mesti sambung sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera ke atasnya lah, maksudnya gitu. Dan kita akan berselawat ke atas dia, sebab selawat ni perintah Allah. Selawat ni mana puji Nabi Muhammad, doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita panggil biasa Nabi Muhammad ataupun Rasulullah, dan kita akan sambung dengan sallallahu alaihi wasallam, maknanya selawat ke atas Nabi Muhammad. Baik, keunggulan dan ketinggian Nabi Muhammad ni no doubt tak ada orang yang boleh meragukan. So katalah satu mungkin ini ada nak buat kejutan hari ni, nak masuk Islam kan. Kata saya nak beriman pada Allah, saya nak percaya pada Allah, saya tak percaya pada Nabi Muhammad. Tak boleh. Man tak sempurna. Sebab kena mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, apa kelebihan Nabi Muhammad kita? Supaya bila saya kenal ni mungkin sebagai satu elemen dakwah pada Indi dan juga kepada orang luar sana, bahawa Nabi Muhammad ni dia ada jasa besar, dia ada kehebatannya tersendiri. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Untuk maknanya rahmat ni kasih sayang Allah kepada kita, kepada manusia dan semua yang ada dalam hidup dalam bumi ni. Bukan sekadar manusia saja. Allah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat, penyebab kasih sayang ke atas sekalian alam. Disebabkan dengan keberadaan perutusan Nabi Muhammad tu, kita juga menjadi mulia. Nabi Muhammad dia kasih sayang dia kepada umat dia. Umat kita ni umat dia lah. Orang yang hidup selepas Nabi Muhammad, yang masuk Islam dia panggil umat dia. Dia sayang kita ni sampai tak ada doa kita ni setiap waktu. Kita tak doa Nabi Muhammad, kadang-kadang lupa Nabi Muhammad ni, tapi dia doa kita setiap waktu. Dan dia ingat kita bukan sampai dunia, sampai hari akhirat. Dan bukan setakat manusia. Nabi Muhammad juga pernah Islamkan golongan disebut yang tak nampak jin. Jin. Dalam Quran ada satu surah namanya surah jin. Jin ni jini ya kan. Jin. Orang yang makhluk yang kita tak nampak. Pun rahmat ke atas jin. Ke atas binatang-binatang, Nabi ajarkan macam mana kita mengasihi binatang-binatang. Jangan kasari, jangan zalim. Kalau nak sembelih binatang ni kita nak makan, sembelih dengan elok. Maknanya semua sekali. Rahmat ke atas orang tua, ke atas kanak-kanak, bahkan kepada golongan bukan Islam. Ini sebagai golongan bukan Islam, kita Nabi Muhammad ajarkan jangan kita bermusuh, jangan kita benci, jangan kita zalim walaupun dia bukan Islam. Tak boleh. Kita ada perasaan kasihan belas. Okey. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada sekalian manusia, tidak seperti para nabi sebelum ini hanya diutuskan kepada kaum mereka sahaja. Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tiadalah kami mengutus semua Muhammad melainkan untuk umat manusia semua. Maksudnya kalau nabi-nabi dahulu hanya kaum dia. Kalau Kristian dia panggil Jesus, dia panggil Nabi Isa AS daripada kaum dia yang sebut Hawariyun atau kelompok dia lah. Nabi Musa kepada orang sebut Bani Israel. Bani Israel lah, Nabi Musa. Tetapi Nabi Muhammad dia semua melangkaui orang bahasa Arab, orang India, ramai orang India masuk Islam. InsyaAllah ini pun akan jadi sebahagian daripada kita. Orang Cina, orang mana nak sebutlah, seluruh pelosok dunia, penjuru dunia ni, Islam tu tersebar. Mana Nabi Muhammad ni dia bukan hanya bangsa Arab, walaupun bahasa yang digunakan bahasa Arab. Yalah, dia bahasa kaum dia bahasa Arab lah. Allah telah pilih bahasa Arab. Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Tetapi semua bangsa menerima, boleh terima Islam. Itu punya kita sebut miracle, keajaiban dan juga kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bangsa putih, kulit putih, hitam kan, India, China dan sebagainya, semua ni seluruh dunia boleh menerima Islam. Dan bukan pada zaman itu saja. Sampai sekarang, sampai manusia terakhir pun itu tetap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Allah juga mengiringi ketaatan kepadanya dengan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah menyebutkan may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh tidak mentaati Allah. Maknanya, baik itu kita ikut Nabi Muhammad. Dan kepercayaan kami, orang Islam, kepada Nabi Muhammad ni, keyakinan kepercayaan ni bukan 20%, bukan 50%, tapi 100%. Amazing kan? Kita tak pernah tengok dia, tak pernah hidup zaman dia, tapi kita percaya pada dia 100%. Tak ada gambar dia. Kita tak pernah tengok gambar dan tak boleh lukis gambar dia. Tak ada foto dia, kan? Tetapi kesan dia ada dari sudut apa yang dia cakapkan, apa yang disampaikan dan jalan-jalan yang dia lalui. Semuanya kita ikut dan tak ada yang tak baik. Semuanya baik. Cuma ada yang khusus untuk dia saja kita tak ikut. Ada yang semua kita kena ikut. Jadi taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Sebab Nabi Muhammad dari sudut dia manusia biasa tetapi dia diberikan oleh Allah kelebihan, dia maksum, dia tak ada dosa. Dia tak ada dosa. Dia dijaga oleh Allah. Jadi dia bercakap bukan dengan nafsu dia, bukan emosi. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dia bukan cakap dengan nafsu dia tetapi dia bercakap dengan wahyu daripada Allah. Jadi apa sahaja dia cakap, apa sahaja dia suruh, kita kena buat. Apa yang dilarang daripada dia, kita kena tinggalkan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah telah mengiringi redanya dengan redha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dapat keredaan. Redha ni nak sebut apa you tahu tentang redha? Blessing. Blessing. Kalau bahasa Inggeris tu blessing lah. Okay. Redha ni mana kesukaan lah. Nak siapa kita nak cari redha Allah ni. Allah ni Tuhan kita, tapi mesti melalui redaan Nabi Muhammad. So macam mana tahu kita tak hidup zaman dia? Apa yang dia telah tinggalkan selama ni, sekarang ni melalui ajaran Islam, maka kita usahakan. Yang ending ni kita nak cari redha Allah melalui redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So banyak lagi kita nak sebut, terlalu banyak kalau saya nak kongsi ni 2 jam, 3 jam, 2-3 hari tak habis. Tapi sekadar pengenalan pada Indi. Mudah-mudahan insya-Allah hari ni hari yang gembira untuk Indi dan kita semua umat Islam mengenali sosok yang digelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu pusingan saya. Ya. Allah alam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini bersama Andy pula, Encik Andy, untuk kita nak pengenalan bersama beliau. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk para pendengar terus setia bersama kami di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Negeri Sembilan 102.7. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dituntut ke atas seorang umat Islam adalah untuk dia memiliki hati yang bersih, hati yang tidak berdengki, hati yang tidak menyimpan dendam pada sesiapa pun. Hal ini dapat kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, bahawa katanya Nabi SAW telah bersabda kepadaku, "Wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk berpagi-pagian dan berpetang-petangan tanpa menyimpan apa-apa perasaan tidak suka kepada seseorang, maka lakukanlah. Kerana itu adalah sunnahku. Barang siapa yang telah menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Sesiapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku dalam syurga." Dalam hadis ini kita dapat lihat Nabi SAW telah menggazetkan bahawa tidak menyimpan perasaan dendam, hasad, dengki, tidak suka kepada seseorang, itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka alangkah indahnya kehidupan seseorang yang apabila dia dapat tegakkan dan hidupkan sunnah ini, iaitu sunnah untuk tidak berhasad dengki, tidak menyimpan apa-apa perasaan yang tidak suka kepada seseorang. Wallahu a'lam. Salam Maulidur Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi,
Daripada kami, Nausihat. Ikuti kami di podcast web podcast.ikim.my. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda untuk rancangan Islam Agamaku. Dan alhamdulillah masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat, dan juga bersama Encik Andy Ian Raj, bersama bakal saudara baru. Dan kita bincangkan pada petang ini bersama para pendengar Rasulullah, insan teladan sepanjang zaman. Dan bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM masih lagi bersiaran secara live, dan juga soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004. Untuk waktu ini kita bersama Encik Andy untuk kita nak perkenalan terlebih dahulu. Mungkin Encik Andy silakan. Boleh, okey. Mulakan nama saya Andy Ian Raj. Saya daripada KL, memang asal KL, lahir KL. HKL sebenarnya. Saya belajar sekolah kebangsaan Jalan Kuantan, lepas tu sekolah menengah Victoria Institution. Pendidikan saya pun sampai SPM sahajalah, sebab banyaklah yang saya lalui dalam kehidupan saya ni. Sebenarnya kalau saya nak mulakan dia panjang, tapi saya boleh pendekkan sikit lah. Ya, boleh. Kita nak dengar ceritanya. Boleh. Macam mana, silakan. Okay, so sebenarnya cerita dia start daripada saya punya umur 4 ke 5 tahun. Ayah saya yang mengajar saya pasal Islam dan nak membawa saya masuk Islam, tapi disebabkan dia tu ada banyak penyakit, dia tak sempat lah. Dia telah meninggal dunia bila umur saya 17 tahun, sebelum saya ambil SPM. Ayah saya agama Kristian, Ustaz. Tapi dia tak sempat nak masuk Islam, dia tak sempat nak bawa saya pun masuk Islam lah. So disebabkan itu, bila ayah saya dah meninggal, ada banyak kisah dan kesusahan jugalah yang saya lalui. Antaranya adalah nombor satu, dia mulai daripada bila ayah saya meninggal, saya dihalau daripada rumah saya. Umur apa? Umur saya 17. Sebelum ambil SPM, betul-betul 2 minggu sebelum SPM, ayah saya meninggal. Saya dihalau oleh adik-beradik dia sebab diorang nak jual rumah yang saya tinggal. Dan daripada sana saya mengemis, tidur dekat gelandangan, tidur dekat bus stop, cari kerja sambil mengemis untuk nak stablekan diri balik lah kan. Jadi anak tunggal? Anak tunggal. Lepas tu mak tak ada. Memang family saya memang banyak ceraian. Ayah saya pun cerai dengan mak saya. So saya tinggal dengan ayah saya lah. Lepas tu bila ayah saya dah meninggal, saya kena halau daripada rumah. Saya mengemis, cari kerja, dapat juga kerja. Dan dapat tempat tinggal. Daripada sana saya naikkan diri. Sambil tu adalah kawan-kawan saya yang memang tolong saya sana sini lah. So daripada tu dah dapat kerja, dah tengah nak jadi stable balik, saya accident motor sebab saya kerja rider. Kerja rider hantar makanan, lepas tu saya accident. 2 tahun lah, dekat 2 tahun saya tak boleh jalan sebab kaki saya patah teruk, hampir putus. Dan daripada sana saya kena halau daripada rumah yang saya tinggal, sebab saya memang lepas ayah saya meninggal tu saya sewa bilik, rata-rata tempat lah saya sewa mana yang saya boleh dapat sambil kerja. And then saya accident, kena halau rumah tu pula. Balik ke square one balik, kena mengemis balik, kena tidur gelandangan balik. Time tu saya dengan kucing saya je tinggal. So daripada sana dah start nak stablekan diri balik. Saya dapat kerja security. Dapat kerja security tu, time tu lah yang saya buat decision lah, saya nak masuk Islam sebenarnya. Time tu saya buat decision nak masuk Islam. Sebab kawan-kawan saya semua Melayu. Sebab daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah semua sekolah Melayu, dan kawan-kawan saya semua kawan Melayu. Apa yang tertarik sebenarnya? Ialah keliling dah Melayu. Apa yang tertarik daripada sebab bila saya nampak diorang, cara diorang solat, cara diorang jaga kebersihan. Sebab sekolah saya sekolah Victoria Institution, so kita ada asrama, dan sebelah asrama tu Masjid Al-Bukhari. So kadang-kadang bila saya tinggal asrama dengan kawan-kawan saya, diorang pergi solat, saya pun ikut. Saya pun ikut. Lepas tu bila kelas agama, biasanya yang lain pergi moral, kelas moral kan. Saya takkan ikut. Saya ponteng kelas moral, masuk kelas agama, ikut kat belakang tu. Sebab nak belajar kan. Nak belajar. So daripada tu memang saya tertarik lah
Saya tertarik dengan Islam sebab yalah banyak diorang ajar yang saya rasa lebih logik daripada agama saya sebelum ni. Maknanya apa yang ayah ajar dulu tu maknanya recall balik lah. Yes, betul lah. So dia macam recall balik dan dia memang make sense lah bila saya dengar dekat kelas agama, bila saya pergi dengar ceramah dekat masjid, surau, kadang-kadang saya dengar kawan saya pun bagi cerita daripada Al-Quran. So macam tu lah. So bila saya dah buat decision, saya call saya punya kawan Khairil Fitri. Dia yang bawa saya pergi ke Perkim dan jumpalah Ustaz. Yang tu saya nak masuk Islam sebenarnya. Ustaz Suhaimi. Masya Allah. Itulah dari situ pun banyak dugaan. Siapa-siapa pun ada dugaan, ada cabaran. Tapi bagaimana nak menghadapi itu, nak keluar daripada situ. Dan bagaimana bila jumpa Ustaz Suhaimi, apa yang ditanyakan, apa yang nak tahu bersama Ustaz Suhaimi tu? Untuk sekarang ni, kalau untuk saya nak tanya beberapa soalan boleh Ustaz? Sebab saya ada... Boleh. Okey, sebenarnya boleh kita tanya kan, memang hari ni niat asal nak masuk Islam lah kan? Ya, betul Ustaz. Sebenarnya dah awal beberapa hari lagi lah masuk Islam. Kita ajarkan juga, cuma kita nak rasmikan di konti ni dengan nak ucap kalimah syahadah. Masya Allah. Jadi katanya nak tanya soalan dulu. Ya Ustaz, saya tulis dah. Okey, sebenarnya apakah beza Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? Nabi Isa, Musa, Adam. Nak jawab terus ke mana? Boleh ke Ustaz? Boleh? Boleh? Okey. Kalau slot ni dibenarkan, saya jawab soalan lah. Ada lagi masa untuk kita nak sekejap lagi nak berhenti ni. Okey. Alhamdulillah saya nak jawab. Saya seronok bila ada berkawan dengan bakal saudara baru kita ni. Baik, soalan mengenai tajuk kita ni adalah apa beza Nabi Muhammad? Jawapannya dari sudut jawatan. Jawatan tu ialah sebagai pesuruh Allah, maknanya sebagai utusan. Bahasa Inggeris kita panggil messenger. Utusan Allah tu sama. Sama. Nabi Isa, kalau bahasa Inggeris ataupun Kristian dia panggil Jesus. Okay? Kalau Kristian dia panggil Musa, panggil Moses. Ataupun dia panggil Adam sebagai. Semua ni satu jawatan. Jawatan iaitu Nabi dan Rasul. Nabi, satu Nabi, pangkat Nabi. Yang kedua Rasul. Rasul ni orang yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Faham? Okey, jadi persamaannya di situ. Cuma beza sikit dari sudut kelebihan dan kedudukan ketinggian Nabi Muhammad. So dalam Islam kita percaya Nabi-Nabi, jumlah Nabi ni keseluruhan 123,000 orang. So kita tak kenal lah banyak Nabi. Dah tak ada dah Nabi sekarang Rasul ada 313. Saya ingat kawan saya pernah bagi tahu. Dia lebih tahu saya 300 tu dia jawab lah. Dia lebih tahu. Betul. Alhamdulillah betul. Yang mesti kita tahu berapa orang? 25. Mesti kita tahu 25. Dan dia kaji dulu. Dan yang 25 tu yang the best among the best, yang banyak ujian 5 orang. Disebut apa? Ulul Azmi. Tahu kan? Pernah dengar? Ulul Azmi 5 orang. Dia ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Okey. Di antara 5 orang, the best, yang paling best ataupun leader adalah Nabi Muhammad. Itu je lah beza dia Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain. Budaya Islam, kita semua percaya dan kita semua sayang kepada semua Nabi-Nabi. Faham. Itu saya jawab ringkas. Okay. Soalan kedua saya Ustaz. Tanya soalan tu. Ada lagi 2 soalan Ustaz. Saya memang dah tulis sebab memang benda ni saya dah lama fikirkan kan. Kenapa kita mesti percaya? Kenapa, apa yang buatkan kita percaya kepada Nabi Muhammad dan kenapa kita kena cinta kat dia? Kenapa cinta? Ini kena rehat dulu Ustaz. Kena rehat dulu. Okey, kita rehat dulu. Bagi Ustaz tarik nafas dan boleh juga bersama para pendengar sebentar saja lagi nak jawabkan soalan ini. Kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini bersama para pendengar masih lagi di FB dan YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti. Waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Kuala Terengganu 100.2. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang sederhana tinggi.
tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang sederhana pada tinggi rendah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tubuhnya cantik, rambutnya tidak kerinting dan tidak pula lurus. Kulitnya putih kemerah-merahan. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan, sedikit condong ke hadapan. Dengan erti kata baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan nampak tubuhnya agak condong ke hadapan, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib yang menyebutkan seolah-olah baginda sedang menuruni tempat yang curam. Kota Baru 89.8. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami hanya di Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda pada petang ini. Masih lagi bersama anda untuk rancangan Islam Agamaku, dan Alhamdulillah masih lagi bersama pada petang ini bersama bakal saudara baru dan juga bersama Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz untuk petang ini. Bercakap tentang Rasul Insan teladan sepanjang zaman. Dan ada soalan daripada kita bukan bagi soalan, ada saudara baru bagi soalan untuk nak tahu lebih lanjut juga Ustaz tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, mungkin Ustaz jawabkan soalan terlebih dahulu. Silakan. Bertanya balik lupa pula. Kenapa kita kena percaya dan ikut dan cinta dekat Nabi Muhammad? Okey. Baik. Dalam Islam kita ada kita mesti percaya, dinamakan sebagai rukun iman. Rukun iman ni ini pernah belajar, pernah tahu? Sikit lah, tapi saya sudah lupa sebab lama tu. Ada 6 rukun iman. 6 rukun iman, mana awal-awal masuk Islam nanti kita akan ceritalah. Pertama rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman ni percaya. Percaya tanpa kita melihat. 100% kena percaya. Pertama sekali percaya pada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat ni bahasa Inggeris angel. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab holy book. Al-Quran termasuk Al-Quran lah. Dan terutama Quran. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasul. Rasul-rasul ni maknanya utusan Allah yang saya sebut tadi, Nabi Muhammad. Salah seorangnya dan antara 25 orang yang mesti kita ingat dan percaya, Nabi-Nabi, Rasul, dan salah seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lagi Nabi Muhammad sebab dia Rasul yang kita mesti ikut dia. Nabi-Nabi lain bila ada Nabi Muhammad cukup dengan tu kita ikut, yang lain-lain kita percaya dan kita beriman dengan mereka. Tapi Nabi Muhammad lebih lagi. Okey. Kemudian percaya kepada hari kiamat, dan yang keenam percaya qada dan qadar. Itu yang pertama. Mesti percaya kan. Yang kedua, sebab Allah telah, saya pun baca dalil tadi bahawa Nabi Muhammad ni adalah petunjuk jalan yang terbaik. Dan maknanya macam mana Allah menyebutkan pada sesungguhnya adalah pada diri Rasulullah tu contoh ikutan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Maknanya dia contoh terbaik. Allah ciptakan Nabi Muhammad ni memang tak ada kecacatannya. Mana tak ada, semua sempurna dari sudut jalan hidup. So kalau kita nak berjaya, logik saya nak cerita logik. Kita percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, orang Islam. Tetapi macam mana kita nak ikut apa yang Allah perintahkan, sebab kita tak melihat Allah. Allah ni kita tak boleh melihat. Dia cerita satu jalan yang umat Islam percaya, jalan itu jalan Islam. Baik. Jadi cara je macam mana dia hantar seorang utusan. Setiap kaum tu ada utusan. Jadi utusan inilah yang mengajarkan tentang bagaimana jalan yang Allah nak. Jalan Islam. Dan orang utusan tu namanya Nabi Muhammad. So, jadi Allah suruh kita percaya kepada Nabi Muhammad ni 100%. 100%. Bukan setakat percaya ni, kita sampai tahap kena cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad sendiri cerita, sebut bahawa tidak beriman seorang, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di kalangan mana tak sempurna imannya lah, sehingga aku ni, nama Nabi Muhammad tu lebih dia cintai. Mana kita ni mesti mencintai Nabi Muhammad nombor 1 selain pada Allah, Nabi Muhammad. Dan anak sampai anak kita ataupun bapa kita tu
dia jadi nombor 2. Nombor 1 cinta pada Allah dan Rasul. So disebabkan itulah kita kena beriman dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissalam. Itulah jawapannya. Mungkin ada juga yang bertanya Ustaz, tadi dengar juga Encik Andy ada tahu tentang beberapa, ialah dalam agama Islam ada pengajaran bersewania Rasul tadi. Dia tanya apa lagi yang Encik Andy tahu dan mungkin ada yang praktiskan dalam Islam? Bila di sekolah, zaman saya sekolah, saya ada banyak ikut kawan-kawan saya pergi kelas agama, ikut pergi solat. Cara ambil wuduk saya tahu. Saya pernah belajar sebab selalu hampir hari-hari ikut diorang pergi masjid, pergi surau, tengok diorang ambil air wuduk semua macam mana kan. Dan sebab benda tu saya tengok dia macam bersihkan diri kan. So dia lagi detail cara bersihkan diri, bersihkan telinga, muka dan sebagainya. Lepas tu saya pernah cuba berpuasa juga. Sebab saya suka pergi bazar Ramadan. So so sekali alang-alang tak naklah pergi macam tu just beli makanan. Ni kan alang-alang just puasa terus. And then dia ikut, saya dapat the full feeling lah kan. Apa lagi ada? Apa lagi yang tertarik? Apa lagi? Cara sembahyang, sujud yang bila kita sujud kena dahi dan hidung kena sentuh lantai. Yang part tu pun saya suka sebab saya rasa macam kita connected lah dengan bumi yang Allah cipta. Dari sudut keluarga dia tak tahu nak masuk. Dari sudut keluarga ayah saya je lah yang tahu. Tapi dah tak ada dah kan. Ya dah tak ada je lah sebab so, memang mana ada niat dari 17 tahun tu memang dah niat sendiri, penuh niat sendiri. Sebab ayah je yang tahu. Yes, ayah je yang tahu. Sebab saya pun nak cari keamanan lah. Saya rasa macam tak aman dengan agama lain. Dia banyak ajaran yang saya rasa macam tak logik. So sebab tu bila saya dengar kelas agama, ustaz saya mengajar, bila kawan saya bagi tahu, saya rasa dia macam lebih logik bila saya dengar pasal Islam ni. Masya-Allah. Tapi dia 11 tahun dia pendam hasrat. Sekarang 28 tahun betul 11 tahun. Tapi ada dorongan daripada ayah. Kenapa tak masuk Islam dulu? Entahlah, saya pun tak pasti sangat sebab mungkin saya tak lalui kesusahan tu lagi untuk saya dapat that last push untuk nak masuk lah. Dan mungkin kita nak tahu juga apa yang turning point yang nak juga masuk Islam hari ini. Turning point tu actually the second time lah yang saya tidur gelandangan dan tak ada apa-apa. Memang sebab bila saya tidur gelandangan tu macam saya kata saya dengan kucing saya. Ada sampai tahap saya kena mengemis, dapat duit, beli nasi, lepas tu makan dengan kucing saya. Saya kongsi dengan kucing saya. Dan time tu bila saya minta bantuan dekat kawan-kawan, dekat saudara yang ada, tak ada siapa yang bantu kecuali orang Melayu, orang Islam. Lepas tu tadi kan saya kata saya ada kerja security. Bila saya kerja security tu pun ramai orang dekat sekeliling saya. Tapi yang tolong saya semua orang Islam, orang Pakistan, orang Melayu. Yang orang India, orang Cina, bila saya minta RM1, RM2 pun tak bagi. Saya minta air pun tak bagi. Tapi bila saya minta orang yang Islam, dia sampai pergi belikan makanan untuk saya daripada duit sendiri. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz ada soalan ke? Saya rasa India pun ada soalan. Ada lagi soalan. Ada lagi satu soalan. Apakah yang dimasukkan kita kena ikut jejak langkah Nabi? Jejak langkah dalam Islam kita sebut istilah dia adalah sunnah. Sunnah tu jejak langkah dia lah, apa yang telah ditinggalkan. Dan sebab Nabi Muhammad pun sebutkan, aku tinggalkan kamu 2 perkara yang kamu tak akan sesat selama-lamanya selama mana kamu berpegang pada keduanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Makna sunnah tu jalan dia lah, apa perbuatan dia, percakapan dia, apa yang dia mengiyakan orang lain buat, dia diamkan, itu semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mana sunnah ni adalah jejak langkah dia yang mesti kita ikut. Dan bila Nabi Muhammad garantikan macam tu, artinya 2 perkara yang paling utama kita kena ikut. Pertama Al-Quran. Quran sudah tentu confirm. Tapi Quran ni dia perlembagaan lah, macam perlembagaan kita. Benar ada penafsiran. Tafsir kepada Al-Quran tu adalah sunnah Nabi ataupun hadis. Hadis ni percakapan Nabi. Sunnah ni dari sudut jalan yang Nabi SAW buat. Jadi kita orang Islam mesti ikut jalan dia, barulah kita selamat. Kalau tak, sebab apa? Kita dipisahkan Nabi Muhammad berapa ribu tahun? 1400 tahun. Hari ni kita sambut 1447. 40, dah lama dah dipisahkan. Kalau kita
logiknya kalau kita ikut jalan sini, kita dah sesat ke mana dah. Bukan sesat barat lagi, timur, utara semua dah sesat. Tetapi kita tak jadi sesat. Perbuatan kita sama dengan perbuatan Nabi Muhammad. Itu sembahyang, contohlah ibadah kan. Dan ibadah sama. Kita tak sesat, kita tak jadi orang yang terkeluar daripada Islam. Tak, sebab ada jalan dia tu. Itu Al-Quran dan juga sunnah dia. Jadi sunnah dia nak ikut macam mana? Sebab kita pun terpisah. Dan knowledge yang ditinggalkan, ilmu yang ditinggalkan. Nabi Muhammad, pada ada sahabat-sahabat dia. Lepas sahabat-sahabat ada tabi'in, ulama-ulama lepas tu lah. Sampai sekarang ada ulama-ulama yang mereka telah susun Islam ni cara macam ni, lengkap dah. Jadi bila kita ikut ni, insya-Allah kita akan selamat, dan kita akan, maksudnya kita akan ikut jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita mati, dan generasi kita akan datang pun akan selamat juga. Kerana jejak sunnah ni sebagai sunnah lah, susur galur ataupun perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Clear ke Andy? Clear. Semua ada soalan lain ke? Buat masa ni tu saja. Mana ini semua dah clear, dah faham, dan memang dah faham dah sebelum ini. Masya-Allah, yang ditunggu-tunggu. Tunggu. Okey. Baik. Untuk para pendengar sekalian yang mendengar rancangan kita ini, Indi dia menyatakan hasrat pada saya masuk Islam. Jadi saya bawakan secara eksklusif lah dalam konti ini sebagai tuan-tuan puan-puan yang mendengar radio kita menjadi saksi majlis syahadah beliau. Mudah-mudahan kita juga di hadapan Allah menjadi saksi kepada Andy ini, insya-Allah. Jadi pernah dengar kalimah syahadah? Pernah. Saya ajarkan, nanti ikut. Itulah cara nak masuk Islam. Senangnya kita mengaku tidak ada Tuhan kita sembah melainkan Allah dalam bahasa Melayu, dan kita mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi kita kena cakap dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia punya bahasa dia gini, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sebut tu, nanti Andy ikut saya. Boleh. Saya sebut satu-satu lah. Jadi kita buat macam ni. Mungkin yang mendengar daripada FB Live boleh melihat lah. Boleh buat macam ni. Okey. Sama-sama kita ni. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Okey, alhamdulillah. Macam mana kamu nak? Okey, jelas ke? Alhamdulillah. Masya-Allah, tahniah Indi, masya-Allah. Dengan yakin dia. Alhamdulillah. Masya-Allah, tahniah Indi, dan insya-Allah semoga istiqamah. Sama-sama juga doakan kami. Sama-sama sekali. Apa perasaan dia sekarang? Perasaan nervous sikit lah. Tapi gembira. Gembira, aman. Saya rasa lebih harap, saya rasa saya boleh dapat keamanan lah lepas ni. Sebab sebelum ni tak aman kan hidup saya. Saya dapat amankan saya punya iman, saya punya akal. InsyaAllah semoga aman, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan istiqamah dalam Islam, insyaAllah. Dan mungkin untuk akti ini dah tinggal sedikit masa lagi, mungkin ada nasihat daripada Andy kepada para pendengar, sahabat-sahabat kita yang nak masuk Islam, yang baru masuk Islam. Okey, untuk saya, daripada saya, yang hanya saya ada adalah just untuk membuka hati anda lah, untuk nak dapat apa-apa hidayah. Hidayah untuk nak masuk Islam ni, kita kena buka je hati kita, dan just tak payah ikut cakap siapa-siapa. Just ikut apa hati diri sendiri cakap. Kalau nak, just ambil the step and just masuk je. Tak perlu force, tak perlu paksa, tak perlu dengar cakap siapa-siapa, just ikut je. Apa yang gerakan hati tu cakap lah. Alhamdulillah. Masya-Allah, alhamdulillah. Mungkin ada apa-apa dari Ustaz? Alhamdulillah. Hari ini kita telah melihat, menyaksikan saudara baru kita, Indi. Nama Islam nak sebut, dia sebut, dia ada bagi nama dah. Dah ada. Boleh isytiharkan ke? Boleh. Nama yang saya pilih sebenarnya Muhammad Ian Malik. Ian Malik. Masya-Allah. Sedap nama tu. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada, panggil Malik lah kan, Muhammad Ian Malik yang telah memilih Islam, dan selama 11 tahun beliau bergelumang struggle dengan hidup. Allah akhirnya berikan jalan hidayah melalui berbagai ujian hidup. InsyaAllah, mudah-mudahan
saya minta doa daripada tuan-tuan sekalian, doakan pada saudara kita Ian Malik ni untuk istiqamah dengan Islam, dan ini pencetusnya, dan sampailah kepada bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz, kepada Muhammad Ian Malik. Yes, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Tahniah, dan insya-Allah sama-sama semoga kita belajar sama-sama agama Islam dan sebarkan lagi dan lagi, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak-banyak. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami hanya di Kembar Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama tuntunan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama tuntunan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi. Bagai permata bersinar, umpama kuntuman yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Hijrah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci. Hijrah insan yang sejati, ke jalan ilahi.